Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-30 dalam surah Ar-Rum yang bermaksud, maka hadapkanlah dirimu ke arah agama yang jauh daripada kesesatan. Fitrah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu. Itulah agama yang betul dan juga lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan Al-Fadil Tuan Pengurusi bagi Surau Ad-Diniyah dan juga Pusat Tahfiz Ad-Diniyah. Yang saya muliakan Al-Fadil Tuan Imam yang telah pun menyempurnakan perjalanan ibadah kita sebentar tadi dalam solat maghrib secara berjemaah. Juga seterusnya kepada para jemaah, kaum muslimin, kaum muslimat, khasnya kepada anak-anak tahfiz ad-diniyah, yang mudah-mudahan semuanya berada dalam kondisi, dalam keadaan sihat wal afiyah insya-Allah taala. Yang mana diharapkan dengan kesihatan jasadiah ini membawa kepada kesempurnaan kesihatan rohani yang akan menyuburkan lagi iman dan memantapkan lagi takwa. Mudah-mudahan anak-anak semua khasnya akan kekal menjadi hamba Allah yang terbaik. Anak-anak yang soleh insya-Allah taala, yang berupaya bagi mengukuhkan kekuatan diri dalam masing-masing mencari redha Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhkan diri daripada kemurkaan dan kemarahan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah taala dapat bersua pada malam ini dalam saya menunaikan amanah yang diberikan kepada saya menyampaikan kuliah maghrib secara bulanan pada setiap Ahad yang ketiga. Jadi pertemuan kita malam ini pada Ahad yang ketiga bagi bulan Mei. Suasana raya masih kelihatan, jelas kelihatan. Tengok wajah anak-anak ni macam belum cukup raya. Raya tak sempurna lagi. Tapi dah kena datang balik ke Pusat Tahfiz Ad-Diniyah. Apakan daya, apa nak dikata, itulah hakikatnya seorang pelajar. Seorang pelajar yang mencari ilmu ikut sistem yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang mentadbir pusat di mana anak-anak sekalian belajar. Tak apalah, raya hari ini tak dapat sempurna pun tak apa. Tapi mudah-mudahan masa hari itu raya di kampung bersama dengan mak ayah insya-Allah taala telah pun mendapat apa yang sepatutnya dapat insya-Allah. Kan? Dapat apa dia? Dapat mendakap ibu ayah, dapat mencium mereka, dapat memohon keampunan daripada mereka,
akan dapat minta mereka halalkan segala-galanya yang anak-anak telah pun dapat daripada mereka, dan segala-gala termasuk mohon restu daripada mereka untuk kembali semula ke pusat tahfiz Adiniyah. Jadi mudah-mudahan hadirnya anak-anak di sini walaupun dalam suasana raya. Tadi belakang Ustaz, Pakcik Amin, Haji Amin, Pakcik Haji Khairul bisik, bersama Ustaz malam ni jemaah tak berapa nak ada. Tak berapa nak ada, memang tak ramai macam biasa. Ustaz faham anak-anak, memang suasana raya. Kita raya bersambung-sambung. Raya Aidilfitri belum habis lagi, besok raya lagi. Besok raya Wesak. Jadi raya ni menyebabkan ramai orang bercuti dan segalanya lah. Gitulah. Jadi anak-anak jangan sedih pula. Tak apa. Raya dah cukup dah dengan apa yang dapat dinikmati baru-baru ini. Sekarang masa untuk mencari ilmu. Belajar mencari ilmu, membawa diri hampir kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Anak-anak dan juga kaum muslimin, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertemuan kita malam ini insya-Allah taala saya akan bawakan sambungan daripada apa yang telah pun kita bincangkan dalam pertemuan pada bulan Mac yang lalu. April kita bincang dalam tazkirah Ramadan. Ingat lagi kan? Jadi yang tu kita kira sebagai satu perbincangan di luar daripada tajuk, di luar daripada silibus kita lah. Jadi silibus kita iaitu pada bulan Mac yang lalu, maka bersambung pada malam ini. Kalau anak-anak masih ingat lagi bahawa dalam Mac lalu Ustaz telah bawakan perbincangan berkenaan dengan tanda-tanda khasyatullah. Kitab tu Ustaz dah sebut dulu kan, kitab tu kita macam tangguhkan seketika perbincangannya sebab Ustaz nak fokus kepada perkara yang didasarkan kepada dalam kitab tersebut berkenaan dengan golongan yang kedua. Golongan kedua di akhirat besok yang terbentuk, yang mana mereka itu merupakan orang beriman kepada Allah Ta'ala tetapi dimasukkan ke neraka. Ada kan kat situ kan? Ustaz lupa Ustaz berapa anak? 100? 11. 111. Okey, jadi itu asas perbincangan golongan di akhirat besok, golongan kedua, orang beriman yang dimasukkan ke neraka, yang mana mereka kata Imam Ghazali mampu menjaga asas akidah, kekal beriman tetapi gagal untuk menyempurnakan tuntutan iman. Yang itulah Ustaz dah tarik perbincangan lebih panjang, lebih sempurna sampai ke tahap apa? Kita bincang berkenaan dengan khasyatullah. Orang beriman yang takut berdosa dengan Allah Ta'ala itu, kata Imam Ghazali, bagi mereka terdapat beberapa tanda, beberapa isyarat, beberapa alamat mereka takut untuk berdosa dengan Allah Ta'ala, di mana kita telah pembincang dalam pertemuan yang lalu berkenaan dengan dua tanda yang terawal. Ini sedikit ulang kaji anak-anak. Yang pertama ialah tandanya orang beriman yang takut berdosa dengan Allah akan memelihara tutur kata mereka, percakapan mereka. Disebut sebagai memelihara lisan. Maknanya percakapan mereka dijaga, dipastikan tidak menjadi dosa kepada mereka. Tak bercakap perkara yang kotor, lucah, mencarut, memfitnah, apalagi menghasut, membawang, bawang besar, bawang merah, bawang putih, tak kira lah apa jenis bawang lah, dan segalanya yang namanya dosa mereka tinggalkan. Itu namanya memelihara tutur kata ataupun lisan. Ini dah bincang dulu ini sekadar ulang kaji. Nombor dua, anak-anak kita bincang dulu pada bulan Mac ialah berkenaan dengan orang beriman yang takut berdosa dengan Allah, mereka akan memelihara hati. Hati mau baik, hati biar baik. Maka jaga hati ini, kata Imam Ghazali, ada 3 asas yang dijaga supaya hati itu baik. Apa dia? Adalah sebut dalam pertemuan dulu. Jaga hati macam mana? Mengelakkan hati daripada disinggahi sikap perasaan ujub. Kemudian apa dia? Riak. Kemudian apa dia? Hasad. Ni 3 benda. Hasad, ujub dan juga riak. Mana dengki, rasa bangga diri, rasa nak tunjuk ibadah yang kita buat pada orang lain. Ini 3 penyakit hati yang menyebabkan Allah akan marah, murka kepada kita orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman akan jaga semua tu. Jaga maksudnya apa? Pastikan diri mereka tidak disinggahi ataupun dihinggapi oleh penyakit yang 3 tadi itu.
Itu maksud dia. Maka anak-anak, muslimin, muslimat, semua yang menonton siaran ini pada malam ini, kita beriman kepada Allah Ta'ala yang bimbang mati besok masuk neraka. Ya, beriman kepada Allah tapi duduk neraka lama, lebih daripada sepatutnya. Kena jaga perkara ini masa kita hidup. Sebab apa? Kita bimbang besok, inilah yang menjadi pertimbangan amal. Allah pertimbangkan kita di akhirat besok berdasarkan apa yang kita buat sekarang. Dah kalau ujubnya ada, riaknya ada, contoh na'udzubillah, hasadnya ada, maka lama di dalam neraka Allah Ta'ala. Sia-sialah kita hidup kat muka bumi yang sementara ini. Kalau kita buat perkara yang buruk, maka hidup sekejap kat muka bumi, tapi lama dalam neraka Allah. Sangat-sangat tak berbaloi. Hidup sekejap je kat dunia ni, berapa tahun je, 60 tahun je contoh. Tapi duduk neraka berapa lama? Sampai ribuan tahun, Masya Allah. Sesuatu yang sangat tidak sepatutnya berlaku kepada mereka yang beriman kepada Allah. Yang tak beriman lain cerita. Memang tak beriman tu nak kata apa dah? Tak mencari jalan nak ke syurga. Maka selayaknya mereka dalam neraka. Kita ni hidup nak cari jalan ke syurga. Anak-anak, kenapa masa tahfiz hari ni? Sebab nak cari jalan ke syurga. Untuk siapa? Diri sendiri, untuk ibu, untuk ayah, kan? Nak tarik mereka semua sama-sama ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jaga diri. Itu dia maksud dia tadi. Jaga lisan pertuturan, jaga hati biar jadi baik, supaya layak untuk ke syurga dan mampu menarik mereka yang rapat dengan anak-anak sama-sama untuk menikmati syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah impian kita. Gitu. Raya sekejap tak apa, yang penting syurga lama. Okey dah nak. Itu kita nak sebenarnya, impian kita bersama, insya-Allah. Okey, itu ulang kaji yang dulu. Malam ni ceritanya apa anak-anak sekian? Kita bicara berkenaan dengan kata Imam Ghazali, tanda khasyatullah yang nombor 3, yang ketiga. Apa dia? Memelihara mata. Bermaksud bahawa orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang takut besok bila kembali kepada Allah akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam nerakanya disebabkan kita hidup dengan tidak menjaga nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Apa dia? Nikmat pandangan, nikmat mata. Allah beri mata untuk apa? Untuk melihat. Anak-anak ada sepasang mata, tengok apa hari-hari? Tengok mushaf Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah, hebat. Pandang mushaf Al-Quran pun dapat pahala. Tengok aja, tengok-tengok lelap. Mula-mula pandang Quran, kemudian Quran pandang anak-anak. Tak apa, pahala dapat. Sebab tu kita ni kalau anak-anak dah hafal Quran, tapi Quran jangan tak tengok. Maksudnya apa? Ada masa ketika pandang Quran. Pahala memandang Quran tu besar. Walaupun kita, saya dah hafal dah Ustaz. Dah hafal dah surah ni, saya tak main ayat lazim, Al-Baqarah, Ali Imran, saya dah hafal semua. Jangan tak tengok mushaf. Tengok. Bukan sebab tak yakin dengan hafalan, tetapi mengambil barakah daripada Al-Quran. Pandangan mata melihat bilah-bilah ayat Quran, pahala berjalan. Masya Allah. Apa lagi pandangan mata yang besar-besar nilai dia? Balik kampung baru ni, balik rumah raya, tengok mak ayah, tenung, tengok mak macam ni, tengok mak. Mak kejap mak, apa? Abang nak pandang mak. Tengok mak. Mak kata apa? Kau ni buat tabiat ke apa? Biar. Pandang mak, dapat pahala. Sebab apa? Itulah tempat kita meraih keberkatan hidup, kan? Mak kan ibu kita. Allah, tengok mak. Siapa yang ada mak lah. Yang tak ada mak nak macam mana? Anak-anak insya-Allah semua masih ada mak lagi. Ada lagi kan? Mak pun masih muda lagi, anak-anak pun kecil-kecil lagi. Ustaz, mak tak ada dah. Pakcik Gani pun tak ada mak kot. Pakcik Dino pun tak ada mak kot. Tak ada, habis dah. Kami ni bukan orang tua, cuma tak muda. Tak ada ibu ayah dah. Ibu ayah tak ada. Anak-anak ada ibu ayah, pandang ibu ayah, pandang mak, pandang ayah. Cuma kalau pandang ayah ni lain macam sikit lah. Ayah nak tengok sikit, ayah kata apa? Kau ni lain macam lah, sibuk pandang aku pula. Ayah dia lain macam sikit sikap dia, tapi tak ada. Dia bukan garang, cuma ayah ni macam tu lah. Dia straight forward. Mak tak apa pandang mak, pandang ibu, pandang Al-Quran, kan? Apa lagi? Pandang Kaabah, Baitullah. Allahu Akbar. Pergi Mekah, tengok je Kaabah. Siapa menangis, siapa terlelap pun tak apa. Masya Allah. Ini pandangan mata umum yang memberikan pahala kepada kita.
Pandang guru-guru yang mengajar, gitu. Ustaz ngajar sekarang, cuba pandang tengok. Biar tak handsome pun tak apa, tengok je tengok. Pasal apa? Melihat kepada sesuatu yang boleh memberikan nilai. Sebab kita belajar ni kan ilmu daripada Allah, ulama susun dalam kitab. Ustaz yang mengajar ni menyampaikan. Penyampaian itu membawa kepada kefahaman. Nak dapat kefahaman, kalau sekadar mendengar tak sempurna dengan melihat sekali. Dibandingkan begitu. Melihat macam mana? Melihat cara penyampaian, cara percakapan. Kalau dengar semata-mata, dengar. Sampai ke telinga dengar, cakap macam ni. Sama tak dengan melihat? Dia lain. Sebab apa? Bila melihat, nampak riak wajah, pertuturannya macam mana. Dengar semata dengar, benda yang kita dengar itu tak semestinya sama dengan kita lihat. Sebab bila melihat, mungkin kita akan dapat suatu fahaman lain. Oh, pun contoh, apa yang Ustaz cakap tu sebenarnya seluruh. Apa seluruh? Gurau senda. Tapi kalau dengar semata-mata rasa macam serius. Bila pandang nampak lain macam riak wajah dia, raut wajah yang bercakap. Oh, rupanya dia seluruh, dia gurau. Contoh. Itu penting melihat. Sebab tu kita belajar cari ilmu ni, dapat berguru, melihat guru satu kelebihan. Tak akan timbul dah isu-isu kemudian nak lawan guru dan sebagainya. Pasal apa? Kenal guru. Macam mana cara guru bercakap dan segalanya. Okey anak-anak, ini antara perkara yang kita boleh ambil suatu pegangan bagaimana nak menggunakan nikmat besar yang Allah beri yang namanya mata ini untuk kita meraih keberkatan hidup, meraih mencari pahala dan mengelakkan daripada kita berdosa. Sebab kita merupakan orang beriman yang ada khasyatullah, yang ada jiwa takut berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak muslimin muslimat, para tetamu Allah Subhanahu wa taala sekalian. Imam Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab Bidayatul Hidayah, dalam menguraikan perkara yang kita sebut sebagai menjaga mata ataupun pandangan mata tadi, beliau memberikan kepada kita suatu ilmu, perkongsian ilmu dengan menyatakan bahawa 4 perkara utama yang kita ni orang beriman wajib jaga dalam bentuk menguruskan pandangan mata kita. Nak jaga apa tadi? Ustaz dah cerita soal kelebihan-kelebihan. Pandang ibu ayah, pandang guru-guru, pandang mushaf Al-Quran, pandang yang baik-baik. Itu mendapat kelebihan, dapat pahala. Sekarang ni tegahan, larangan yang Imam Ghazali beritahu kita, jangan duk buat macam tu. 4 perkara ni. Sebab apa? Kita akan dapat dosa. Kata takut berdosa. Apa dia? Takut berdosa dengan Allah Ta'ala. Kita nak bina khasyatullah. Maka 4 perkara ni kena ambil perhatian. 4 anak-anak. Yang pertama, anak-anak semua lelaki. Maka kata Imam Ghazali, usah ataupun jangan melihat perempuan yang bukan mahram. Apa maksud bukan mahram? Apa dia bukan mahram? Bukan tidak. Mahram apa dia mahram? Anak-anak ada mengaji mahram. Apa dia mahram? Yang diharamkan kahwin, nikah. Oh, nak sebut segar. Ustaz, takkan bincang pasal kahwin. Bukan bincang pasal kahwin. Cerita orang yang tak boleh kahwin dengan anak-anak. Gitu. Siapa? Wanita bukan mahram. Siapa? Dia sebut tadi dah. Mak. Takkan cerita pasal mak, tak payahlah kot. Maksudnya itu contoh-contoh hukum. Kan? Tengok mak, tengok dengan apa? Dengan pandangan kasih sayang anak kepada mak. Bukan benda yang melibatkan syahwat. Tak ada. Apa lagi? Adik-beradik, kakak, adik perempuan. Okey. Gitu. Dan mana yang kita belajar kitab fiqh yang tersenarai dalam senarai wanita-wanita yang diharamkan kepada kita orang lelaki untuk nikah. Yang tu maknanya mahram tu mana tak boleh nikah dengan dia. Sekarang kita bincang, kata Imam Ghazali, kita dilarang daripada melihat yang kita bukan diharamkan nikah dengan mereka. Siapa? Ramai. Kawan-kawan sekampung, kawan-kawan setaman, sepupu sepapan, apa lagi? Ramai sangat-sangat. Maknanya selain daripada jumlah yang sikit tadi,
mak, kakak, adik perempuan, kan? Dan segala itu, yang lain semua itu yang tidak diharamkan kepada kita untuk nikah dengan mereka. Yang tu jangan pandang sebarang pandang. Lain macam pandang tak boleh. Sebab apa? Pandangan-pandangan yang salah akan menyebabkan kita ini berdosa. Termasuklah kalau anak-anak berguru, contoh sekarang tidaklah, mungkin ada kesempatan akan datang, dah habis adiniah ni mungkin sambung masuk belajar di tempat lain sampai dapat SPM, contohlah rezeki, ada rezeki masuk kampus belajar, mungkin buat diploma, degree sebagainya, akan kembali kepada sistem pendidikan yang moden sebagaimana yang ada pada hari ini, berjumpa dengan pensyarah, contohnya ada sana pensyarah perempuan, yang tidak diharamkan kahwin dengan mereka, maka melihat Ustaz tadi melihat guru ni bagus, tapi jangan melihat guru perempuan lebih-lebih pula. Sebab apa? Dibimbangi akan mendatangkan dosa. Jangan tinggal pula bila besok ada rezeki, dah sebut tadi ada rezeki, panjang umur, dapat SPM elok, besok nak masuk kampus, belajar berguru balik, dapat lihat lecturer perempuan. Lepas tu gunakan ilmu yang ada sekarang. Ustaz pesan hari tu, hari Ahad ke-3 bulan 55 itu hari dekat surah Adiniyah, pandang guru, insya-Allah dapat keberkatan. Akhirnya pandang pensyarah perempuan, tengok tak berkelip. Jangan. Pasal apa? Anak-anak tidak diharamkan nikah dengan dia. Jangan pula berhujah, alah ustaz, takkan saya nak nikah dengan dia? Berapa umur dia, berapa umur saya? Jangan kira. Syahwat ni lain macam. Faham? Maknanya poin ustaz, sesiapa sahaja yang kita dengan perempuan berkenaan, hukumnya layak untuk nikah, jangan buat sebarang pandang. Faham? Jangan pandang sebarang pandang. Jangan pandang ikut dan, tak boleh. Sebab apa? Itulah di antara punca kita merosakkan pandangan mata kita. Dan wanita berkenan pula tu, anak-anak nak sebut, sama ada secara langsung hidup berdepan atau tak langsung. Macam hari ni, tak langsung macam mana? Macam-macam. Gambarnya, videonya, Allahu Akbar. Nak selaikan banyaklah media sosial hari ini bersepah dengan perkara tersebut. Maka jaga, awasi daripada menjadi sebab kita berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala, justru melihat memandang kepada wanita yang tidak diharamkan kita nikah dengan mereka itu dengan pandangan yang mendatangkan syahwat. Faham syahwat tu mendatangkan perasaan yang bukan-bukan, yang mengundang dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Gitu. Umumnya macam itulah, maknanya sesiapa kaum lelaki, kita bicara soal melihara mata, jangan melihat wanita yang tidak diharamkan kita nikah dengannya itu dengan pandangan yang penuh dengan syahwat, keinginan dan segalanya yang menyebabkan kita berdosa, melanggar hukum milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyambung daripada yang pertama tadi, kata Imam Ghazali, yang kedua dah sebut tadi, cuma lebih formalkan, lebih sempurnakan perbincangan. Kata Imam Ghazali, juga dilarang daripada melihat gambar-gambar lucah yang membangkitkan syahwat. Sama juga dah sebut tadi, gambarnya hari ini ada kemajuan dalam bidang komunikasi, media macam ni, juga dengan video lucah dan sebagainya, dilarang daripada kita melihat dengan pandangan yang boleh mendatangkan rangsangan kepada nafsu kita. Jadi yang itulah yang dibincangkan oleh Imam Ghazali untuk meletakkan satu peringatan yang kedua, bahawa jaga mata kita daripada terlibat dengan pandangan sedemikian, kerana ianya akan menyebabkan kita berdosa. Kita bincang bahawa kita takut berdosa dengan Allah, khasyatullah. Maka jaga mata, jangan buat perkara macam tu. Dah sebut tadi kan. Jadi kita sama-samalah awasi. Tak kira siapa-siapalah kita, kalau melibatkan pandangan kepada pihak yang diharamkan kepada kita untuk memandang, maka kita jangan pandang sedemikian. Ini lelaki kepada perempuan. Kalau timbul persoalan, macam mana Ustaz, perempuan dan lelaki? Sama juga. Mana lelaki
kepada perempuan kalau merangsang pandangan, membangkitkan syahwat, tak boleh. Wanita pun sama juga. Sama juga. Dia kata orang tak apa perempuan, special case, pandang tak apa. Mana boleh? Tak boleh. Tak boleh. Ada kes yang perempuan rogol lelaki ada? Ada. Perempuan ramai-ramai rogol lelaki. Oh, naya Pak Karim. kena juga. Makan. Sebab apa? Sebab rangsangan syahwat ni dia lain macam. Tapi perkara macam tu tidak sebagaimana terlibatnya dengan lelaki. Kenapa lelaki dilebihkan dari sudut penegahannya sebegini? Sebab lelaki ni dia ada upaya lebih pada wanita. Timbul rangsangan akan berlaku lanjutan kepada rangsangan. Faham? Sebab lelaki ni ada keupayaan, ada kelebihan berbanding dengan wanita. Dia ada kekuatan untuk melakukan perkara yang diharamkan Allah Ta'ala itu lebih daripada yang dimulakan tadi. Sebab itu timbul larangan sedemikian. Wanita ni terhad, dia lemah, dia malu, maka itu yang menghalang daripada berlarutan perkara yang ditegah tadi. Namun asasnya ialah tak boleh. Lelaki kepada wanita pun tak boleh, wanita kepada lelaki pun tak boleh kalau melibatkan kerosakan kepada nilai mata kita itu, sebab dia melihat, memandang kepada perkara yang dilarang, ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham anak sekalian? Itu yang nombor 2. Yang ketiga, kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, kita ditegah daripada melihat orang lain, sesiapa sajalah orang lain, dengan pandangan penghinaan. Tengok sesiapa saja dengan pandangan penghinaan, melihat dengan kehinaan. Sebab apa? Tak boleh. Sebab kita di dalam hidup di muka bumi yang sementara ini, kita dianjurkan untuk membina ukhuwah dan mahabbah, membina persaudaraan dan kasih sayang. Maka memandang, melihat dengan kehinaan, ia akan menghakis nilai ukhuwah, persaudaraan dan mahabbah, kasih sayang. Tengok orang rasa hina, bukan rasa hina, maknanya tengok dengan hina tu apa dia hina? Benda buruk, sudut pandang negatif. Tengok dengan kebencian, tengok dengan kemarahan, tengok dengan pandangan-pandangan negatif yang lain dan segalanya. Itu kata Imam Ghazali sesuatu yang ditegah oleh syarak yang boleh memberikan nilai dosa kepada kita. Sebab itu kita ni dengan pandangan mata yang mampu melihat ini, jangan melihat sesuatu dengan kita menghukum di jiwa kita dengan suatu hukum, dengan suatu nilaian yang salah, yang namanya ialah su'uzon, buruk sangka. Tak boleh. Sebab apa? Itulah konsep memandang dengan kehinaan. Contoh. Katakan contoh. Kita keluar ke dalam masyarakat, katalah pergi mana? Pergi pasar ke, pergi kedai, tempat orang ramai, khalayak. Melihat seorang hamba Allah, contoh dia naik kereta buruk sangat, lain macam. Kan kita kata apalah dia ni, kereta macam ni pun nak guna lagi, bahaya untuk orang lain ni, bawa kat jalan raya, tak ada orang lain ke? Contohnya kan contoh. Kita mula menghukum dia dengan satu nilaian yang salah dalam jiwa kita. Tak tanya dia pun lagi, tengok baru seorang hamba Allah bawa kereta yang sangat buruk. Contoh. Nak buat contoh lain mungkin tak terfikir sekarang macam tu. Tak apa, bagi contoh. Jadi saya nak sebutkan bahawa kita jangan demikian, sebab itu merupakan satu pandangan yang negatif, pandang menghina kepada dia. Sebab apa? Hati itu telah pun berdetik mengatakan bahawa dia telah buat perkara salah, dia buat perkara yang tak sepatutnya, macam-macam yang kita hukum kepada dia dengan sebab pandangan mata yang tiada suatu penghuraian, suatu penilaian yang tepat dengan pandangan mata tadi. Sepatutnya sepatutnya mata kita melihat sesuatu yang mungkin membangkitkan persoalan dalam jiwa kita, dalam minda kita, kita akan lanjutkan dengan persoalan, pertanyaan dengan lisan kita. Kes tadi, contoh tadi kan, nampak seorang hamba Allah kereta buruk, kita tak berkenan, rasa macam menyusahkan orang dia ni.
Pergi jumpa dia. Assalamualaikum pakcik. Saya tengok pakcik bawa kereta macam ni, rasa tak sesuai ni, bahaya ni. Polis pun boleh saman macam ni. Contoh. Dia kata apa? Nah, pakcik bawa ni bukan kereta pakcik. Pakcik jumpa tadi ada hamba Allah kat tepi jalan, dia pengsan. Kereta ni kereta dia. Dia dah ada bawa pergi ke klinik dia tu. Kereta ni pakcik tolong bawa pergi ke bengkel. Nak simpan kat sana, kat bengkel. Kepunyaan Haji Aziz, contohlah. Nak repair kat situ. Sebab apa? Tak ada orang nak tolong dia. Pakcik tolong bawa. Nampak tak? Contoh nampak? Ada jawapan. Jadi jawapannya apa dia? Yang tolong bawa kereta buruk tu, yang pakcik tu bukan kereta dia. Dia tolong orang lain. Yang mana tuan punya kereta tu dah bawa ke klinik dah. Dia ada masalah. Dia pengsan, dia jatuh sebagainya. Jadi kita pun jumpa, bertanya dengan mulut yang kita menjaga lisan tadi, dapat jawapan yang tepat. Oh, rupanya pakcik kita duduk pandang dengan pandangan yang salah tu, dia tak buat salah pun. Dia sebenarnya dah tolong orang lain yang bermasalah. Nampak? Ini contoh. Jadi kita sebab itu kita diajar dalam Islam untuk jangan sesekali melihat orang lain yang nampak unsur negatif, nampak tak berapa nak elok. Jangan kita hukum dia dengan suatu nilaian minda dan jiwa yang silap. Jangan gopoh. Mata melihat, jangan biarkan hati berdetik dengan satu detikan yang salah, tak boleh. Cuba bertanya, ringankan mulut bertanya, beri salam elok-elok, apa masalah? Kan? Gitu contoh. Itu satu contoh yang mudah yang kita boleh faham bahawa kita dilarang daripada untuk menilai sesuatu dengan sekadar pandangan mata, yang mana mata belum dapat jawapan kalau mata tak ditolong oleh lisan, oleh mulut yang ringan untuk bertanya. Faham? Itu pandangan kepada yang macam itu. Kalau yang lain, contoh yang buat maksiat, pun kita dianjurkan untuk jangan segera menghukum kepada pelaku maksiat walaupun mata nampak zahir memang maksiat. Contoh, apa dia contoh? Nampak lelaki perempuan berkepit, berdua-duaan di tempat yang tak sepatutnya, dalam keadaan yang sangat mencurigakan, sangat menimbulkan kemarahan kita. Apalah macam tu. Contoh kan tengok apa ni, dia punya couple, dia punya berdua-duaan tu lain macam. Sebab kalau orang nikah tak macam tu, dia lain-lain yang lebih-lebih. Ni orang belum nikah, dan nikah tak adalah nak macam tu, lebih-lebih. Faham Dia punya romantik lain macam tu, belum nikah tu sebenarnya. Dan nikah dia tak macam tu, dia ada lebih lagi di tempat yang lebih wajar, di rumah dan segalanya. Maka di khalayak takkan timbul perkara macam tu. Jadi yang belum nikah ni biasanya nak tunjuk kepada orang ramai, dia buat daripada orang ramai. Dia pegang-pegang tangan lain macam, dia peluk lain macam, contoh, dia cium dan sebagainya di depan orang ramai. Kita yang faham tengok dengan kemarahan. Apa dia ni? Melampau. Ini ingat USA ke apa? Contoh-contoh Ini Malaysia ni. Ini kan budaya kita. Ini bukan tempat kita nak melihat benda yang macam ni. Bukan tempat orang mak saleh ni. Sini kita Malaysia. Contoh saya bagi contoh. Jadi orang beriman melihat sedemikian, jangan kita terus letakkan satu hukum dengan sebab kita benci dengan apa dia buat. Memang tak reda. Kita pun dianjur untuk melihat kemungkaran dengan suatu jiwa yang tak setuju. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman atau kama qala Nabi SAW. Lihat benda buruk, kita kena ada suatu rangsangan, dorongan untuk mencegah. Perbetulkan dengan apa? Dengan kuasa, dengan lisan teguran, dengan hati. 3 step, 3 peringkat, 3 cara. Jadi sekarang saya bagi contoh tadi kan, nampak orang buat maksiat, apa nak buat? Kalau dengan kuasa, siapa yang boleh buat dengan kuasa ni? Pihak yang berkuasa, yang ada kuasa. Contoh berlaku dalam taman BBS 2A. Siapa ada kuasa? Contoh pengurusi surau Haji Zul, JK Surau, Haji Aziz sebagainya, contoh akan boleh bertindak, menegur. Ni kenapa ni buat macam ni? Kan tak sesuai tempat kami macam ni. Contoh dan lain-lain. Anak-anak nak nampak macam tu, nak buat apa? Beri tegur, dia kata apa? Kau ni apa hal? Kau budak-budak sibuk nak ambil tahu hal orang, kenapa?
Ni abang punya hal lah. Kau budak lagi apa reti, balik belajar ngaji Quran. Contohnya dia halau gitu je. Maka kuasa tak ada. Apa boleh buat? Dengan lisan. Pergi dekat, Assalamualaikum kak, abang, saya Haziq Tafiq Adiniah. Nampak abang ni akak lain macam, tak boleh macam ni. Dia kata apa? Dia kata, yalah, abang akak ni bukan tak faham, kami tahu hukum, tapi itulah dik, hari ni macam ni lah, kadang-kadang terlajak. Makasih dik tegur macam tu. Baik adik lah, beri salam, sopan santun. Biasa tak ada macam ni, orang sergah je kami. Contohnya, dengan sebab apa yang anak buat, beri salam, tegur elok, menyapa dengan elok sebagainya, akhirnya dia pun berubah hati, nak jadi baik. Contoh, sebab kita memulakan pandangan dengan kasih sayang. Sayang kat dia, kesian kat dia. Dia sedang buat maksiat, kena tegur dia, biar dia pun jadi baik. Kan? Itu maksud dia. Akhirnya insya-Allah Ta'ala orang-orang macam ni dia akan berubah dengan sebab sikap kita yang mampu menjaga pandangan mata, yang bawa kepada hati, bawa kepada lisan, menegur dengan baik. Kalau besok lepas tu, kata-kata lepas tegur dengan baik, dia bagi reaksi, tindak balas yang tak baik, itu hal dia lah. Itu urusan dia lah. Kita dah buat baik dah, insya-Allah. Kalau tak berubah hari tu, besok boleh berubah. Dia akan terkenang sampai bila-bila insya-Allah. Kan? Sebab tu Ustaz nak buat contoh, satu sudut pandang yang baik lah. Apa yang berlaku pada setengah-setengah pendakwah, yang kita boleh angkat, boleh puji apa yang mereka buat. Sudut yang lain tu, itu hal lain. Sudut pandang yang mudah, contoh apa yang berlaku sekarang, Ustaz Abid Liu, contoh. Dia buat apa? Dia buat dakwah kepada gelandangan. Dia pergi tempat orang-orang yang kita pandang sebagai macam sampah masyarakat, hidup berpelesiran, tidak ada sistem hidup yang normal macam kita. Tak solat ke tidak, wallahu taala wa alam, bergaul laki perempuan bebas, tidak perkawalan, apalagi golongan maknya sebagainya. Dia pergi, dia dampingi, dia tanya khabar dan sebagainya, dia tolong apa yang patut. Dia adalah kemampuan, tak apa, itu hadiah lah. Dia mudah nak tolong sebab dia ada kemampuan, ada keuangan. Kita tak ada, tak apa, itu urusan kita. Dan sebenarnya bahawa satu sudut pandang, bahawa dia buat perkara yang baik, bahawa dia memulakan dengan suatu unsur kasih sayang. Pergi beri salam, tanya khabar, kenapa jadi macam ni, awak ni lahir dulu lelaki kan, kenapa jadi perempuan sekarang? IC nama Nordin ni, contoh. Din panggilan siang, malam Nur. Allah, dua alam. Dia dekati, dekat, dia sembang, menangis kawan tu. Saya bukan nak jadi macam ni, saya dah terlajak terlajak perahu boleh diunduh. Berpasapah pula dia. Terlajak perahu boleh unduh, terlajak perbuatan susah, Ustaz. Dah lama dah saya jadi maknya macam ni, contoh. Maka dengan menegur, berbaik sangka, insya-Allah yang rosak tu ada jalan nak diperbaiki. Faham tak nak? Itu maksudnya. Jadi kita ni jangan memandang, melihat dengan pandangan-pandangan kehinaan negatif, sebab kita akan menyempitkan ruang dakwah islah untuk perbetulkan orang yang silap. Matlamat kita apa dia? Nak merubah, nak menegur, nak perbetulkan mereka yang silap. Sebab apa? Kita nak ajak seramai mungkin orang biar faham Islam macam kita. Kita nak ajak manusia seramai mungkin untuk masuk neraka, masuk syurga bersama kita. Allah. Kan? Jadi kita nak biar seramai mungkin. Yang nampak jalan-jalan ke neraka tu, stop. Sekat. Dengan sopan santun, dengan baik, bermula dengan pandangan mata yang baik tadi, insya-Allah kita akan berlanjutan sampai kepada lisan yang baik, hati yang baik. InsyaAllah ramai orang jadi baik dengan sebab mata kita yang baik itu. Boleh anda nak sekian? Itu nombor 3. Nombor 4 terakhir kata Imam Ghazali dalam hal menjaga mata, ialah kita dilarang daripada melihat keaiban, keburukan orang lain. Maksud melihat di sini ialah kita jangan mencari-cari, meninjau-ninjau salah orang. Orang panggil apa? Orang panggil apa nama? Ni contoh mata lalat.
Mata lalat. Mata lalat dibandingkan dengan mata lebah. Lebah seekor, lalat seekor, lepaskan di sebuah taman. Taman bunga, bukan taman perumahan, taman bunga yang banyak bunga. Lebah seekor dia akan buat apa? Dia tengok bunga, dia geram je. Uish, bunga banyaknya, ya Allah, Masya Allah, bunga, kata lebah. Sebab apa? Lebah cari bunga. Untuk apa? Untuk mengambil manisan daripada bunga yang diproses jadi madu. Madu tu pula untuk siapa? Untuk kita manusia. Ada dia punya manfaat dia. Besar manfaat. Jadi lebah tengok bunga ni, dia geram je. Bestnya taman bunga ni, banyak jenis bunga. InsyaAllah aku akan proses bunga ni daripada bunga tadi, dia punya ialah bunga lah, untuk jadikan madu, untuk beri khidmat pada orang lain, pada manusia. Nampak? Sebab apa? Dia mula dengan pandangan yang baik. Dia nampak bunga aja. Lalat pula masuk taman yang sama, bunga yang sama, bunga banyak. Lalat dia buat apa? Bukan tengok bunga, dia cari mana tong sampah. Dia pusing taman bunga tu, cari, jumpa dah tong sampah satu. Dia cari sampah. Sedangkan taman yang sebesar itu, beberapa ekar tu, tong sampah mungkin tak sebanyak pokok-pokok bunga. Tapi sebab lalat lah jenis dia cari benda buruk juga, dia tinjau, dia pusing macam drone, pusing, jumpa, tong sampah. Tengok dekat, fras. Pasal apa? Tong sampah, tidak ada sampah. Cari lagi, jumpa, ada sampah. Tengok, alamak, fras lagi. Pasal apa? Sampah ni sampah kering lah, daun-daun pokok. Buat apa? Cari lagi, pusing, baru jumpa sampah makanan, sisa makanan yang orang buang, yang pengunjung taman bunga tadi buang. Tengok, gitu, tengok dekat, fras lagi. Pasal apa? Dia buang cuma lidi yang cucuk sausage, fras. Tak ada apa pun, lidi buat apa? Pusing lagi. Baru jumpa bekas makanan, polistiren tu, bekas sisa makanan, nasi ayam. Makan tak habis, nasi ada, ayam ada. Dia kata apa? Ini baru betul. Barulah bahagian lalat. Dia pun ambil, pergi dekat, duduk dekat sampai dia bertelur. Kan? Keluar tu lalat, itulah dia membiak. Jadikan punya generasi baru dia. Ulat dan sebagainya. Saya nak sebut ke ini anak-anak, bahawa kalau nak cari baik, boleh sangat. Nak cari buruk ni payah sikit. Tapi kalau orang ni memang jenis yang macam tu, macam lalat, dia akan cari sampai sudah buruk kat mana. Maksudnya apa? Sebenarnya mencari keburukan orang dengan pandangan mata ni kerja yang payah. Kenapa tak gunakan kemudahan mata untuk melihat keindahan kebaikan yang jauh lebih banyak daripada keburukan? Tengoklah kebaikan. Gitu. Faham? Jadi kita ni jangan asuh, jangan ajar diri kita, jangan biasakan diri kita untuk melihat buruk orang. Malah jangan sesekali mencari pula buruk orang lain. Tak nampak tapi sengaja mencari pula. Jangan mengorek, kata, cuba mengeluarkan keburukan orang lain untuk nampak di mata kita. Na'udzubillah, jangan. Jadi inilah perkara yang amat ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebut dalam bentuk perbincangan secara ilmiah oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala. Untuk apa? Untuk kita sempurnakan perjalanan hidup kita dalam kita memelihara pandangan mata agar kita tidak berdosa. Bila berdosa, sukar untuk kita menjadi hamba yang menepati konsep khasyatullah, takut berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala wa alam. Jadi itulah 4 jenis pandangan mata yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah, untuk kita sama-sama awasi supaya kita tak berdosa, dan sebaliknya untuk kita mencipta pahala. Dapat pahala banyak, dapat keredaan Allah SWT, insya-Allah kita cerah peluang untuk kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan yang sebaik-baiknya, dalam keadaan kita layak untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu ta'ala wa'alam. Jadi sekadar itulah untuk pertemuan kita malam ini, membincangkan tanda khasyatullah yang ketiga, iaitu memelihara pandangan mata. Maka insya-Allah taala untuk pertemuan kita akan datang, saya akan isikan perbincangan tanda khasyatullah ini anak-anak, dengan kita bicara perkara yang keempat. Tanda khasyatullah yang keempat iaitu memelihara perut. Memelihara
satu komponen badan kita yang menjadi punca kita ini kadang-kadang berdosa. Sebab apa? Sebab diisi dengan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makan minum tanpa berkira punca segala masalah. Banyak dosa daripada makanan minuman kalau tak dijaga dengan baik. Wallahu taala wa'alam. Itu perbincangan untuk pertemuan yang akan datang. Wallahu taala wa'alam. Terima kasih anak-anak Tahfiz Adiniyah. Terima kasih tuan-tuan para jemaah, puan-puan para jemaah yang sudi bersama-sama sampai ke akhir. Jadi mudah-mudahan apa yang saya kongsikan itu ilmu daripada Allah Ta'ala yang digarap oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang saya berusaha untuk berkongsi dengan para jemaah sekalian, anak sekalian, mudah-mudahan memberikan manfaat insya-Allah ta'ala. Maka ada kata dalam perbincangan tadi dan lontaran bicara saya tadi ada yang silap, kelemahan saya mohon maaf banyak-banyak. Namun jika ada kebaikan, kembalikan ucapan syukur dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala wa alam. Dan akhir kalam juga rasa tidak janggal untuk Ustaz mengucapkan anak-anak sekian dan juga sahabat-sahabat para jemaah sekian, salam Idul Fitri, mohon maaf zahir dan batin. Kita masih raya. Kata orang raya tahun ni lama, tak apa. Adat budaya ni tak ada masalah kalau benda baik, kan? Sebab apa lama? Sebab kita 2 tahun tak raya. 2020, 2021. 2022 kita qada raya bukan sebulan tapi 3 bulan. Syawal, Zulkaidah, sambung terus Zulhijjah. Wallahu a'lam. Tu dengar-dengar ceritalah. Sebab kita ni jenis panggil macam tu. Benda boleh qada, kita qada. Makan kita dendam, kita lama tak boleh raya, kita raya lama-lama sikit. Nampak raya macam tu kot tahun ni. Wallahu a'lam. Jadi nak ucap selamat raya tu tak ada masalah. Ya, tak ada silap apa pun boleh je insya-Allah. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.